etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun tahap penghayatan yang berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh diuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya. Etika berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud budaya atau kepribadian. Ia juga merupakan kepercayaan ataupun tanggapan terhadap suatu perkara sama ada ianya benar, salah, baik atau buruk. Menurut Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Hasan, peradaban merupakan keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tata sila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Nilai etika peradaban Melayu yang pertama ialah beragama. Agama Islam penting dalam pembentukan Melayu, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nilai etika peradaban Melayu yang kedua ialah mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim. Ia terbukti melalui gelaran datuk, nenek, makcik, pakcik dan lain-lain lagi. Amalan ziarah menziarahi juga dapat memupuk ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim. Nilai etika peradaban Melayu yang ketiga ialah memuliakan orang tua. Masyarakat Melayu menganggap bahawa orang tua mempunyai banyak pengalaman. Nilai etika peradaban Melayu yang keempat ialah sopan santun dan berbudi bahasa. Nilai ini dikaitkan dengan adab oleh masyarakat Melayu. Mereka menganggap bahawa orang yang beradab sebagai halus budi pekertinya, manakala yang tidak sopan dianggap biadab dan kasar. Nilai etika peradaban Melayu yang terakhir ialah saling menghormati. Masyarakat Melayu tidak memandang serong kepada orang lain, malah saling menghormati dan mereka sentiasa merendah diri. Nilai etika peradaban Cina terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama ajaran Confucianism, yang kedua ajaran Buddhism dan yang ketiga ajaran Taoism. Nilai etika peradaban Cina bagi ajaran Confucianism ialah kesopanan, kejujuran, menghormati kebaikan, keamanan, budi pekerti yang tinggi dan bertanggungjawab. 5 jenis sifat baik yang boleh dicontohi di dalam peradaban Cina ialah: yang pertama ialah bagi kemanusiaan atau ren. Nilai ini membezakan antara manusia dengan haiwan kerana manusia boleh melahirkan perasaan baik dan belas kasihan. Nilai etika peradaban Cina yang kedua ialah keadilan atau yi, iaitu menjunjung tinggi kebenaran atau keadilan. Yi yang membawa maksud keadaan yang seharusnya terjadi tanpa syarat. Contohnya, raja hendaklah bersifat seperti raja, manakala ayah hendaklah bersifat seperti ayah. Nilai etika peradaban Cina yang ketiga ialah kesusilaan atau li. Ia merujuk kepada kepentingan dan kelakuan budi bahasa. Li yang membawa maksud peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul dan satu set nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu bagi menghasilkan masyarakat. Nilai etika peradaban Cina yang keempat ialah kebijaksanaan atau zi. Ia membawa maksud yang sama dengan kearifan atau kebijaksanaan, kecerdasan atau kepandaian. Setiap manusia boleh dikatakan bijak jika setiap hari mempunyai kesedaran. Nilai etika peradaban Cina yang terakhir ialah layak dipercayai atau zin. Seseorang harus memiliki sifat layak dipercayai barulah akan mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Ajaran Buddhism menekankan nilai humanism, iaitu moral sebagai ideologi, hubungan manusia dengan alam semesta, mementingkan institusi kekeluargaan, pendidikan diberi keutamaan dan keharmonian. Ajaran Taoism menekankan nilai yin yang. Ia diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda adalah dualism. Contohnya, ada positif mesti ada negatif. Tidak berpositif mesti tidak bernegatif, iaitu kosong. Nilai etika peradaban Islam yang pertama ialah amanah. Amanah itu harus dilakukan dengan sebaiknya. Contohnya, tidak berlaku penyelewengan dalam bentuk wang, masa dan tenaga kerja. Nilai etika peradaban Islam yang kedua ialah bertanggungjawab. Sebagai seorang pelajar, kita mempunyai tanggungjawab sendiri. Contohnya, bertanggungjawab untuk menuntut ilmu. Nilai yang ketiga ialah nilai ikhlas. Ikhlas dalam sesuatu perkara tanpa mengharapkan balasan maupun ganjaran. Setiap perkaranya dilakukan mestilah dengan niat untuk mencari keridhaan Allah dan mencari rezeki yang halal. Nilai etika peradaban Islam yang keempat ialah bekerjasama. Bekerjasama dan tolong-menolong
peradaban Islam yang terakhir ialah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jangan bangga mahu beriak dengan apa yang kita miliki seperti kuasa, harta dan sebagainya. Nilai etika peradaban India yang pertama ialah dharma. Konsep dharma diperkenalkan untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat. Berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Dharma masyarakat pula memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Sadharna dharma pula menekankan sifat seperti kebenaran, kesabaran, memaafkan, kawalan minda, tidak mencuri, tidak melakukan kekejaman, kawalan diria, pengetahuan, ikhlas dan tidak marah. Dharma khas bagi individu atas swadharma ditentukan mengikut kedudukan dan peringkat dalam kehidupan. Ia harus dilakukan walaupun ia tidak sempurna. Vishesha dharma ialah dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti Vama dharma, Jati dharma, Raja dharma dan Stri dharma. Nilai etika peradaban India yang kedua ialah satya, yang membawa maksud kebenaran iaitu pengetahuan benar, yang merangkumi kebaikan, keadilan, tindakan yang benar, ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Dalam kata lain, satya ialah undang-undang kehidupan yang kekal abadi, mentadbirkan duniawi dan terdapat sifat semula jadi. Dipercayai bahawa wujud suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia dan dianggap sebagai kuasa kebaikan. Tuhan merupakan objek pencarian dan seseorang yang mengamalkan ucapan, pemikiran dan tindakan yang benar akan mencapainya. Nilai etika peradaban India yang ketiga ialah karma, merujuk kepada jumlah perbuatan dan tindakan seseorang dalam kehidupan yang akan menentukan kedudukannya. Perbuatan yang baik akan membantu seseorang mengumpulkan karma dan perbuatan sebaliknya. Kesimpulannya, semua manusia perlulah berbuat baik dengan semua manusia tidak kira umur dan pangkat. Seterusnya, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia yang merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu. Dalam peradaban India, kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak zaman Vedic. Nilai etika yang seterusnya ialah ahimsa, bermaksud tidak melakukan kekejaman, merupakan prinsip asas yang ditekankan oleh ajaran Upanishad, Buddhism dan Jainism. Prinsip ahimsa seperti kasih sayang, simpati, belas kasihan, murah hati dan pengorbanan diri. Sifat ini harus dikukuhkan supaya dapat mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman. Nilai etika peradaban India yang terakhir ialah perpaduan. Negara India mempunyai masyarakat pelbagai kaum dan agama dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. Sejarah India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara Hindu dan Muslim dan pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya. Pada suatu hari, Abu sedang berbual-bual sambil makan kuih muih dengan datuknya, Ali di ruang tamu. Tiba-tiba, Abu tanya datuknya tentang kenangannya yang berkaitan dengan bangsa lain. Sambil Ali ketawa dan berkata bahawa ketika dia masih muda, dia tidak memahami adat istiadat bangsa lain. Oleh itu, dia selalu bertelingkar dengan jirannya. Setiap kali Ali bertemu dengan mereka, Ali tidak akan bersalam dengan mereka. Mereka juga tidak akan memberi salam kepada Ali. Satu hari, Kiwi mengiakan rancangan yang mengenai adat resam pelbagai kaum.
Al-Loki, ketiga-tiga mereka baru menyadari bahawa sepanjangnya mereka telah bersalah faham antara satu sama lain. Selepas itu, semasa Ali, Huai, Al-Loki berjumpa, mereka meminta maaf bahawa sepanjang masa ini mereka telah bersalah faham antara satu sama lain. Rupanya yang selalunya mereka tidak suka itu merupakan adat istiadat bangsa lain. Sejak hari itu, mereka bergaul dengan baik dan sering berkumpul. Mereka juga akan meraihkan hari perayaan masing-masing bersama-sama. Ali mengingatkan Abu semasa bergaul dengan bangsa lain hendaklah memahami